Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi wa awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahma na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih Yang Berusaha, saudara pengacara majlis. Yang saya hormati Datuk Seri Syed Ibrahim bin Syed Ahmad, Pengerusi Jawatankuasa High Ehwal Islam dan Pendidikan Negeri Pahang. Seterusnya, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Abdul Karim, Al-Fadhil Qadi Daerah Temerloh. Seterusnya yang saya raikan juga para pegawai ahli Jawatankuasa Masjid As-Salihin Desa Murni Temerloh, pimpinan-pimpinan masyarakat, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, rindu padamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, adalah menjadi dambaan setiap muslim dapat bertemu dan menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikan patin masuk ke bakul, bakul diambil untuk mengukus. Walau tak pernah bertemu Rasul, cinta padanya tak pernah putus. Sebab itu tanda orang cinta Nabi adalah dia rindu sangat pada Nabi. Dia rindu ni lain dengan cinta. Sekarang ni orang cinta Nabi ramai, pencinta Nabi ramai, tetapi nak mencari orang yang rindu lain. Rindu ni dia dendam. Rindu ni dia satu perasaan yang tiba macam kita lah, cinta kepada orang tua kita, mak ayah, anak-anak. Tiba-tiba mak ayah kita meninggal, cinta pada mereka tu masih ada. Tapi ada hari kita rindu sangat kalaulah arwah abah ada. Itu pernah ada orang dalam Facebook, dia kahwin, suami isteri duduk pelamin, ayah dia bergambar sekali dengan anak dan menantu. Masa ayah dia naik pelamin, semua tetamu menangis. Apa sebab? Ayah dia naik ke pelamin, pegang frame gambar mak dia, arwah. Sebab dia kata tak ada mak nengok awak kahwin. Menangis semua orang. Dia rindu. Dia kalau boleh momen itu, kalaulah arwah ada, dia itu rindu. Dia bukan sekadar cinta. Sebab itu orang yang sampai tahap terlalu rindu dengan Nabi ini, sehingga Nabi sebut dia sanggup membayar dengan harta dan keluarga mereka. Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Umat yang paling cinta pada aku adalah orang yang hidup selepas aku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Dia sanggup nak melihat aku sehingga mereka sanggup tebus dengan keluarga dan harta mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang kalau dah sampai peringkat rindu pada Nabi, dia usaha juga nak tengok Nabi. Apa cara? Pergilah dia berangkat ke tanah suci Mekah, Madinah. Kerana di sanalah kita dapat melepaskan rindu. Pijak Jeddah saja dah rasa seronok. Perjalanan masuk ke Mekah, gembira. Selain daripada Kaabah, Masjidil Haram, kita rasa kaya rohani. Kerana Mekah adalah kampung halaman Nabi kita. Bukit yang kita nampak, bukit itu jugalah yang Nabi pernah tengok. Matahari yang ada di atas Kaabah, matahari itulah dulu yang Nabi pernah tengok. Kita rasa terhibur. Sementara lagi pergi ke Madinah Al-Munawwarah, menitik air mata.
Saat kita beratur ramai-ramai daripada Babus Salam nak menuju ke makam Nabi, kita rasa macam balik kampung jumpa nenek moyang kita. Ketika lalu di makam itu, kita beri salam pada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya dari Temerloh ya Rasulullah. Cakap Arab tak pandai. I love you ya Rasulullah. Sebab rasa. Ini orang itu. Tetapi itu yang Nabi sebut. Ya waddu ahadum law ra'ani bi ahli wa mali. Dia sampai keluar belanja besar pun dia sanggup. Tuan-tuan, nak ke Mekah bukan murah. Mekah sekarang ni kalau kita nak buat haji, kos ni ikut yang paling murah lah. Haji kalau ikut muassasah susah. Muassasah ni yang paling murah. Kos muassasah sekarang dah melonjak 139%. Dulu kos haji untuk satu jemaah menginap di Masyair, Arafah dan Mina, muassasah hanya cas Riyal sahaja. Atau duit kita 1160 lebih. Tapi lepas Covid, muassasah dah naik satu kepala 5,433 Riyal. Kurang lebih 6,100 lebih untuk satu kepala jemaah. Itu baru di Masyair. Kita Masyair 3 hari je. Mina, Arafah, Musdalifah. Sebab itu kos haji tahun 2019 hanyalah 22,900. Tapi tahun 2022 lepas Covid lebih 25,000 ringgit. Namun pemerintah kita prihatin, sekarang dia buat kategori jemaah yang B40. Ada duit dalam tabung haji 10,980 dah boleh pergi haji. Kerana dapat subsidi 12,920. Macam tuan-tuan orang Desa Muni ni semua M40 semualah. M40 T20 Tokek Patin belaka. Tak boleh lah. Dia kalau bukan B40 ada duit 12,980 boleh pergi haji. Ni keprihatinan pihak pemerintah. Begitu juga kita mesti di Madinah, ialah keluar duit belanja banyak. Orang yang pergi umrah, umrah kadang-kadang lagi mahal pada pergi haji. Sebab umrah ni kalau ikut pakej apa semua, dia ada pakej Ramadan awal, Ramadan tengah, Ramadan akhir, Ramadan. Itu bukannya murah. Tapi kita ni walaupun duit tak berapa banyak, kita sanggup keluarkan. Apa sebab? Rindu. Kadang-kadang kita pergi ke perkuburan Baqi'. Ramai orang bila pergi ke Baqi', terdetik hati dia melihat kubur para sahabat yang ada di situ. Lantas ada yang mengatakan, untung kamu semua yang dikebumikan di sini berjiran dengan makam Nabi, dan kamu semua masih hidup dulu pernah menengok, melihat dan menyentuh Nabi SAW. Untung kamu semua ini yang duduk dalam tanah ini. Teringat saya satu kisah Jubair bin Nufair Al-Hadrami rahimahullah. Dia ni adalah dari kalangan tabi'in, kibar tabi'in, tabi'in yang senior. Dia tak dan jumpa Nabi, tapi dia ni pelik. Dia sebenarnya lahir zaman jahiliah. Dia masuk Islam, tapi ketika itu dia di Yaman. Jadi dia tak pernah tengok Nabi dan dia tak dimasukkan dalam kategori sahabat. Tetapi dia kibar tabi'in. Dia banyak jumpa para sahabat-sahabat. Ada juga pendapat mengatakan dia masuk Islam zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dia meninggal tahun 80 Hijrah, zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Umur 120, panjang umur dia. Tapi dia tak pernah jumpa Nabi. Kata Jubair, jalasna ilal Miqdad bin al-Aswad yauman. Famarra bihi rajulun faqala tuba lihatainil ainainil lataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami geng-geng yang tak pernah tengok Nabi ni, bila berjumpa dengan sahabat, contohnya kami pernah jumpa Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Dia pernah hidup zaman Nabi. Kami kata pada Miqdad, untungnya 2 biji mata awak ni. Kenapa pula? Kerana mata ini pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Jubair, wallahi lawadatna anna ra'ayna ma ra'aita wa syahidna ma syahidta. Demi Allah, kami ni nak sangat tengok apa yang awak pernah tengok.
Kami ni nak sangat menyaksikan apa yang awak pernah saksikan demi Allah, tapi kami tak dapat. Ini riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Sebab itu sahabat dulu untung mereka pernah pandang Nabi, cakap dengan Nabi, bersalam dengan Nabi. Tapi bagi yang tak berkesempatan, para tabi'in, mereka memang nak sangat sebab jarak masa tak jauh, cuma tak dan. Macam kita sekarang tak pelik, jarak jauh. Dan yang menariknya lagi, disebabkan rindu pada Nabi ni, para sahabat sendiri mereka pun sentiasa berfikir bagaimana nak memastikan dapat menengok wajah Nabi tiap-tiap hari. Ada satu kes dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir susunan At-Tabrani, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, satu hari Sauban radhiyallahu anhu datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, I love you ya Rasulullah. Aku cinta padamu ya Rasulullah. Aku ni kalau sehari tak melihat engkau ya Rasulullah, aku rasa nyawa nak keluar, rasa nak mati dah ya Rasulullah. Aku duk mikir ya Rasulullah, nanti kita kalau hari kiamat sudah pasti Tuhan duduk surga yang first class. Kami ni level bawah-bawah, duduk surga yang bawah saja. Saya duk mikir ya Rasulullah, kalau saya rindu nak jumpa Tuhan nanti macam mana ya Rasulullah. Surga Tuhan jauh, nak masuk payah, mesti banyak ada sekatan, cek, tanya itu ini. Warna gaya ya Rasulullah, boleh tak ejah? Bagilah saya duduk sekali dengan Tuhan dalam surga, boleh? Nak tengok hari-hari je. Nabi tidak menjawab apa-apa, sehingga turunlah firman Allah ayat 69 suratun Nisa. "May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan ditempatkan dalam surga bersama Nabi, bersama para syuhada, para siddiqin, orang-orang yang syahid, orang-orang yang saleh. Jadi Allah Ta'ala sebut, mu kalau nak duduk dengan Nabi dalam surga, taatlah dengan dia. Taat setia, tidak berbelah bagi. Ini sahabat. Ada seorang lagi sahabat nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia cerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi. Aku pernah tidur di rumah Nabi, tujuan aku nak berkhidmat untuk bantu Nabi ibadah. Nabi malam nak qiyamulail, Nabi rumah tak ada paik supaya kita nak kena ada orang bantu ambil air curah, dia ambil wuduk. Dia pun khidmatlah untuk Nabi. Selesai Nabi ibadah, faqala li sal. Nabi panggil Rabi'ah, kata Nabi, wahai Rabi'ah, sal, minta sekarang. Kata Rabi'ah, minta apa ya Rasulullah? Saya bukan nak upah nak apa, saya khidmat je ni, lillahi ta'ala. Nabi ulang kali kedua, sal, minta, jangan tak minta. Tak ada Rasul, saya ikhlas. Nabi ulang kali ketiga, sal, minta. Ini peluang berdepan. Daripada banyak-banyak pilihan permintaan, apakah permintaan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami kepada Nabi? Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, kalau saya boleh minta satu saya nak apa? Tolonglah jadikan saya teman Tuhan dalam surga. Saya nak tengok Tuhan, saya tak boleh pisah. Kalau saya tak tengok Tuhan, saya rasa nak lemah. Ejahlah, tolonglah Tuhan bagi sekali duduk surga Firdaus. Nabi tanya, "Au ghairu zalika?" Ada permintaan lain tak? Kata Rabi'ah, "Huwa zaka." Itu je lah ya Rasul, tak ada dah permintaan lain. Jawab Nabi, "Fa'idni ala nafsika bikasratis sujud." Engkau tolonglah diri engkau sendiri dengan memperbanyakkan sujud, minta pada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu bila kita rindu kepada Nabi SAW, salah satu, malam ni saya terang dua sajalah ya. Yang pertama, salah satu daripada cara untuk kita nak melepaskan rindu pada Nabi adalah dengan kita menghayati, membaca dan menghafal hadis-hadis Nabi SAW.
Tak ada guna tuan-tuan kalau cakap sayang Nabi, cinta Nabi, rindu Nabi. Bila orang tanya berapa hadis awak hafal? Tak ada. Cinta apa? Bagaimana kata cinta kalau satu hadis pun tak hafal? Sedangkan hadis ini dibina daripada rantaian perawi. Dan hadis ini pengubat rindu kita kepada Nabi. Hadis yang kita baca adalah apa yang Nabi sebutkan. Sedangkan suara adalah salah satu cara mengubat rindu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita bercerita tentang rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya sahabat lepas daripada kewafatan Nabi itu, mereka merasakan dunia begitu gelap. Sehingga kan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullahil Madinah adha'a minha kullu syai'. Hari ketika Nabi datang ke Madinah, semua benda yang ada di Madinah bercahaya. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi azlama minha kullu syai'. Hari ketika Nabi wafat, segala yang terang menjadi gelap. Wa ma nafatna an Rasulillahil aidi wa inna lafi dafnihi hatta angkarna qulubana. Dan kami masih menepuk-nepuk tangan kami di atas kubur Nabi kerana mengingkari hati kami yang masih belum percaya bahawa Nabi itu dah pun kembali ke pangkuan Tuhannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Para sahabat, mereka mengatakan hati mereka tak bahagia lagi seperti dulu. Ini kerana lepas Nabi wafat, satu persatu musibah melanda umat Islam. Kata Al-Qurtubi, perkara pertama berlaku selepas Nabi wafat adalah kematian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang berlaku dalam keadaan yang sangat tragis. Yang kedua, murtadnya orang-orang Arab ketika itu, yang bukan di Mekah Madinah, di sekeliling Mekah Madinah. Sehingga kan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, faltahdusanna hawadithun min ba'dihi tu'na bihinna jawanihun wasuduru. Kata Abu Bakar, selepas daripada Nabi wafat, macam-macam perkara berlaku yang menyebabkan fikiranku jadi sibuk dan sangat meletihkan aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Lepas itu kata Safiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi, la'amruki ma abki la faqdihi walakin ma akhsha minal haraji atiyah. Demi Allah, aku bukan menangis kerana kehilangan Muhammad itu semata-mata, tapi aku menangis mengenangkan banyak musibah berlaku selepas daripada kewafatannya. Baik, itulah sahabat, mereka memang rasa sungguh kehilangan Nabi. Maka ada di kalangan sahabat-sahabat ambil tindakan tak duduk Mekah Madinah. Tuan-tuan perempuan, sahabat Nabi ada 144,000 orang. Berapa makam sahabat Nabi yang ada di Mekah Madinah? Tak sampai 5,000. Mana pergi mereka yang lain? Mereka bertebaran ke serata alam. Pertama, kerana dakwah. Yang kedua, kerana tak tahan menanggung rindu. Setiap kali mereka melihat Madinah, menjurai, menitik air mata. Antara yang tak terkecuali Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang Nabi angkat dari seorang hamba menjadi jawatan tertinggi sebagai tukang panggil orang semayang. Besar jawatan dia. Baik itu Bilal bin Rabah ni manja dengan Nabi. Dia ni kulit hitam. Ada orang ejek dia, hitam, panggil dia hitam. Dia datang jumpa Nabi mengadu, ya Rasulullah, sedih saya. Sebab apa pula orang ngabuk saya hitam? Nabi kata, nak buat ni memang dah hitam. Yalah, sedih bukan benda boleh ubah. Rasulullah ni dah rupanya. Tak apalah Bilal, awak di surga esok, bidadari kejar awak. Sebab apa pula bidadari kejar ke saya? Dia geram tengok awak, dia nak cubit-cubit buat tek lalat. Barulah Bilal gembira. Ini perangai Nabi. Dia
Dia sentiasa beri semangat, kasih sayang dengan orang-orang susah. Sebab itu Bilal bin Rabah bila Nabi wafat, dia letak jawatan sebagai Bilal, dia duduk di Syria. Dia masuk askar. Orang pun heran, pada Bilal masjid jadi askar, kontra tu. Kalau masuk kagat tahan lagi, masuk askar regular. Orang pun pelik. Dia tak azan. Dia memang pergi berjuang apa semua. Sampai orang pujuk dia balik ke Madinah. Baliklah ke Madinah. Tak apalah, aku dah sedar dah jadi askar. Pujuk-pujuk tak jalan. Satu hari Bilal bin Rabah tidur, mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi ni Nabi kata kepada dia, "Hei Bilal, awak tak sayang saya dah Bilal. Awak tak menengok saya dah ke Bilal?" Bilal bangun tengah malam menangis, "Ya Rasulullah, saya sayang sangat ke Tuan Rasulullah, tapi saya tak tahan sebab menengok masjid itu saya tak tahan ya Rasulullah. Tengok rumah Tuan ya Rasulullah." Dia pun tak boleh tahan. Dia pergilah ke Madinah. Selepas bertahun-tahun dia tak balik ke Madinah. Masa tu Umar Al-Khattab ada di Madinah. Bila orang tahu Bilal balik, gempar. Umar pergi jumpa dia, "Wahai Bilal, selamat kembali ke Madinah. Harap jangan balik ke sana lah, duduklah di sini." Bilal diam. Umar kata, "Bilal, boleh tak satu permintaan? Azan sekali boleh?" Kata Bilal, "Minta maaf tuan, saya suara dah tak ada. Saya bila dah lama tak azan ni, dah tak ada suara dah. Suara ada tapi tak sedap. Dah karat." Sebenarnya dia boleh azan, tapi dia dah sebab. Kata Umar, "Lah azan lah." "Tak apalah tuan." Umar panjangkan, panggil cucu Nabi Hasan dan Husain. Hasan Husain dah besar masa tu. Bila Hasan Husain datang pandang Bilal, Bilal tengok Bilal menangis, "Ya Rasulullah, cucu serupa ngaki dia." Bilal peluknya Hasan Husain, "Ya Allah, sebiji muka toki." Masa dia tinggal dulu, Hasan Husain kecil. Dia peluk, dia ciumnya. Hasan Husain kata, Pakcik azan lah sekali. Kita orang ingat kaki. Masa dulu pakcik selalu azan, kita orang main-main berlari. Azan lah pakcik, rindu kaki." Bila dalam hati aku ni bukan tak nak azan, korang semua tak faham. Tapi ngenang kau nyuruh ni cucu Nabi. Bila pun panjat menara atas, dia azan. Ketika dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang okey lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, okey lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, okey lagi. Tapi ketika sampai asyhadu anna Muhammad, dia diam. Asyhadu anna Muhammad, dia diam. Dia tak boleh sebut kata Muhammad, menangis. Sebab rupanya jemaah yang di bawah semua menangis di saf. Menangis kerana apa? Bukan kerana azan Bilal. Rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ni sahabat, rindu dendam dengan Nabi. Maka kita kalau cinta tak ada rindu, tak payah cakap cinta lah. Mesti ada rindu. Rindu betul nak jumpa. Maka salah satu cara kita nak mengubat rindu, hadirin hadirat sekalian, tak boleh tidak, kita kena cinta kepada hadis-hadis Nabi. Sebab hadis Nabi ini adalah suara Nabi. Hadis ni dibina daripada rantaian perawi. Ada dulu orang hak geng-geng tak gemar ke hadis, dia kata, "Awak percaya ke hadis?" Contoh Imam Bukhari tak ambil tepi jalan mana, kita tak tahu. Ini orang tak mengaji. Memang Imam Bukhari tak pernah ambil hadis daripada Nabi, sebab jarak masa mereka jauh. Tetapi hadis dibina dengan rantai perawi. Contoh, kita baca kitab Hadis 40 Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat. Tuan-tuan bacalah hadis itu, hafallah. Hadis innamal a'malu binniyat itu hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari diambil daripada siapa? Dia ambil dengan Abdullah bin Az-Zubair bin Isa Al-Humaidi.
Al-Humaidi pun tak pernah jumpa Nabi. Dia ambil daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan dia ambil daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Sa'id Al-Ansari dia ambil daripada Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith. Muhammad bin Ibrahim Al-Harith ambil daripada Alqamah bin Waqqas. Dan Alqamah dia ambil daripada Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab ambil sendiri daripada mulut Nabi SAW. Sebab itu hadis adalah mata rantai. Jangan petikai kerantaian ini. Macam juga kita ngaji Quran. Quran yang kita baca itu adalah mata rantai bacaan sama dengan Nabi. Contoh, kita di Temerloh, di Pahang, di Malaysia, kita menggunakan qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq, Syatibi. Apa salah silah dia? Hafs berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki dengan Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami pernah talaki dengan 5 orang sahabat Nabi. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kelima-lima sahabat ini pernah baca depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan Quran kita mata rantainya sampai pada Nabi. Bacaan hadis kita mata rantainya sampai pada Nabi. Sebab itu di Malaysia orang lebih hafal Quran berbanding hafal hadis. Ma'had tahfiz Quran lebih banyak daripada ma'had tahfiz hadis. Walhal di dalam disiplin ilmu Islam golongan huffaz atau Al-Hafiz bukan orang hafal Quran. Mana ada ulama ada nama Al-Hafiz di belakang? Tak ada. Al-Hafiz ini hanya untuk ulama yang hafal hadis, bukan hafal Quran. Sebab ulama kalau dah hafal hadis maknanya dia hafal Quran lah. Syekh Azhar ke Syekh mana semua hafal Quran. Tetapi mereka takkan gunakan Al-Hafiz kalau mereka setakat hafal Quran. Macam kita di Malaysia boleh lah minta kerja jadi Tok Imam Al-Hafiz. Oh cepat dapat jadi Tok Imam sebab Al-Hafiz tu mahal. Orang lain Al-Hafiz separuh hafal, habis semua. Tapi kalau Al-Hafiz pergi ke Mesir, tanya ente nama siapa? Ismail. Ana Muhammad fulan bin fulan Al-Hafiz. Al-Hafiz dia dengar kita Al-Hafiz, berapa ratus ribu hadis awak hafal. Ha sudah. Itu tak guna Al-Hafiz di tanah Arab. Kita kurang hormat hadis berbanding bangsa lain. Kalau di India tuan-tuan, kalau mereka pergi ziarah orang sakit, macam kita biasa baca Yasin. Orang nazak ke orang koma ke apa ke, kita baca Yasin. Saya pernah jumpa orang India, orang Islam, dia baca hadis. Orang baring baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa man kana rajulun. Apa tegur ente kenapa baca hadis? Kata aku nak ngambil berkat daripada mulut Nabi yang mulia, kata dia. Ni orang, kita kurang. Kata cinta, tak cinta pula. Maaf, berapa hadis tuan-tuan hafal? Setakat umur malam ni. Quran tak tanyalah tolak jadi imam lepas. Hadis. Takkanlah satu tak hafal. Tak ada mikir ustaz nak hafal hadis dah kata cinta Nabi. Orang kalau cinta Piramli sebut satu filem, sambung pula sanad dia. Orang kalau dah minat artis, bahasa dia tak faham, dia boleh hafal. Anak-anak kita minat Korea. Contoh, kita seumur hidup tak pernah jejak Korea. Elok dia di rumah menengok Korea, makan Korea, tidur Korea, dengar lagu Korea. Asal saya, asal rehe, saya. Bila masa anak aku hantar ngaji Korea, tak minat, boleh. Sayang. Puan-puan masa muda minat Hindustan. Berapa lagu Hindustan apa? Teramo jese, epehele. Boleh sambung kan? Kanata kau. Kenapa boleh sambung? Minat. Lagu Bobby, cerita Bobby Dito Pagahe tu yang baru-baru lah. Kabi Kuci, Kabi Gam tu lah baru-baru lah. Bayangkan. Tapi ketika kita mendakwa, kita rindu dan kasih pada Nabi, kita tak sampai pun nak
menghafal barang sepotong dua hadis. Sedangkan tuan-tuan puan-puan, para ulama ini dulu, mereka tidak mendakwa dia cinta Nabi serupa kita, tapi dia buktikan dengan mereka menghafal ratusan ribu hadis. Pernah Imam Ahmad bin Abbas An-Nasai rahimahullah, dia mengatakan, Sa'altu Ahmad bin Hanbal anir rajuli yakunu ma'ahu mi'ata alfi hadithin. Aku pernah tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, saya pernah jumpa ada orang hafal 100,000 hadis. Boleh tak orang itu dia panggil ahli hadis? Yuqalu innahu sahibul hadis. Boleh tak? Kata Ahmad bin Hanbal, tak boleh lah. 100,000 belum boleh jadi ulama hadis lagi? Belum boleh, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mi'atai alfi hadis, kalau dia hafal 200,000 hadis, kata dia lah. Kalau dia hafal 3,000 hadis, waqafa qala biyadihi kaza. Kalau hafal 300,000, bolehlah sikit-sikit mengaku jadi ulama hadis. Kalau 100 hadis 100,000 pun belum layak lagi. Orang pernah kaji Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia sedar nak cakap berapa hadis dia hafal. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ni boleh petik dalam banyak kitab-kitab, dia ceritakan kisah. Antara Ibn Jauzi pun ada buat berkenaan tentang bagaimana al-hassu ala hifzil ilmi wa zikril kibaril huffaz, tentang bagaimana ulama dulu bersungguh menghafal hadis. Kana Ahmad bin Hanbal yahfazu alfi hadithin. Imam Ahmad bin Hanbal dia hafal 1,000,000 hadis. 1,000,000 hadis. Baru boleh buat mazhab baru. Kita hadis 40 pun tak habis hafal, nak buat mazhab sendiri dah. Imam Ahmad bin Hanbal 1,000,000 hadis. Faqila lahu wa ma yudrika? Qal zakartuhu wa akhastu alaihi al-abwab. Orang tanya kepada Abu Zur'ah, berapa Imam Ahmad hafal? 1,000,000. Orang marah pada dia, awak ni macam berlebih-lebih sangat. Awak tahu mana dia hafal 1,000,000? Saya mengaji dengan dia, saya hafal hadis pada dia. Ente ambil hadis dengan dia berapa banyak? Ahfaza mi'atai alfi hadithin kama yahfazul insan qul huwallahu ahad wa fi muzakarati salasami'ati alfi hadithin. Saya sendiri mengaji dengan Imam Ahmad bin Hanbal, hafal dengan dia 200,000 hadis. Sebagaimana manusia biasa membaca qul huwallahu ahad, begitulah anak-anak murid dia menghafal hadis. Dan di dalam ingatan anak-anak murid dia ada 300,000 hadis, kata Imam Abu Zur'ah. Baik itu tuan-tuan, macam kita bila hadis-hadis sebut nama, oh ni hadis riwayat Bukhari, ni hadis riwayat Imam Muslim. Pernah ke kita terfikir kita nak menjadi seperti Bukhari Muslim? Tak pernah. Sebab kita bukan pencinta Nabi sejati. Mulut sajalah, mulut saja. Dari segi kesudian menghafal hadis, belum ada. Sedangkan hadis adalah kata-kata. Tuan-tuan, kalau dengan suami isteri, kalau anak-anak, keluarga lah, WhatsApp group apa semua, saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, kita WhatsApp dengan kawan-kawan ni, selain daripada type, pakailah juga rekod suara. Apa sebab? Rekod suara ni akan betul-betul bermakna bila dia dah tak ada nanti. Mak kita dah tak ada, ayah kita dah tak ada, anak kita dah tak ada. Pengubat rindu adalah suara. Suara ni pengubat rindu. Saya pernah jumpa satu orang pakcik di kedai mamak, dia makan roti canai, pasang telefon di depan. Dengar suara perempuan cakap, abang nak balik pukul berapa? Jangan lupa, jangan lawat kat balik kan. Dia scroll lagi. Atau kan sehingga kan tolong beli ni. Kata ngapa dia dengar mesej isteri dia kuat. Tuan menanya duduk di mana? Berapa dah? Isteri dia dah meninggal. Yang itu mesej lama. Dia kata ada hari teringat. Rindu sangat rasanya. Nengok gambar biasa. Tuan-tuan rindu Nabi, nengok Masjid Nabawi biasa. Tapi kalau dapat dengar suara mak kita misalnya kan, mak beletir ke, mak doa kita ke, kita akan rasa lepas rindu.
Maka Nabi kalau kita betul-betul rindu ke dia, dengarlah suara dia. Melalui apa? Hadis. Hadis itu adalah suara Nabi. Cuma dibacakan oleh ustaz-ustaz ni lah. Suara Nabi. Imam Bukhari, tuan-tuan, mungkin ada orang-orang Desmoni kata, ulama' ni orang Arab, ustaz. Saya ni bukan orang Arab. Dia tak kira Arab tak Arab bab hadis ni. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim bukan orang Arab. Bahkan kata setengah ulama', 6 ulama' besar hadis semua bukan orang Arab. Mereka orang asing macam kita, tapi disebabkan cinta dan rindu pada Nabi, dia hafal. Imam Bukhari dia hafal 70,000 hadis masa umur dia belasan tahun. Dia pernah baca 15,000 hadis tanpa perlu tengok atau buat catatan. Umur dia 18 tahun, dia dah menulis kitab Tarikhul Kabir, sejarah-sejarah Islam. Dia tulis sebelah makam Nabi. Kemuncak kerjaya dia tulis kitab Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min Hadisi Rasulillah wa Sunnanihi wa Ayyamih. Itu tajuk sebenar kitab Sahih Bukhari. Dia buat kajian hadis selama 16 tahun. Dia ambil hadis daripada 80,000 orang perawi, dan dia teliti 600,000 hadis, dan dia pilih 7,525 hadis yang terbaik. Hasilnya ada 4,000 hadis tak berulang, ada 2,602 hadis yang sahih, 1,314 hadis mu'allaq, ada 1,341 hadis muttabi', dan 90,000 orang ulama talaki kitab Sahih Bukhari direct daripada Imam Bukhari. Secara keseluruhan Imam Bukhari hafal 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tak sahih. Dia dah sampai tahap mujtahid mustaqil. Pernah dia diuji ilmu dia di Baghdad. Sebab orang takut dia ni betul kan alim besar, sekarang esei je lebih. Orang panggil dia, Jawatankuasa Tauliah panggil dia, Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak panggil dia menghadap. 10 ulama keliling dia, tanya 10 hadis yang diterbalikkan sanad dan matan, dia perbetulkan semua. Sah entah orang alim betul. Imam Bukhari. Dan dia bukan orang Arab, orang Bukhara. Sama juga Imam Muslim. Imam Muslim dia tulis kitab Jami'us Sahih selepas dia saring 300,000 hadis sahih. Dia ambil masa selama 15 tahun dia buat kajian. Dia tapih-tapih daripada 300,000 hadis jadi 12,000 saja. Dan dia pernah cakap, kalau manusia kaji hadis selama 200 tahun, yakinlah semuanya akan menyebut nama aku dengan nama Bukhari. Memang betul. Tuan-tuan buatlah kajian hadis sampai PhD sekalipun, tak akan lari daripada menyebut nama Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Berkatnya hidup mereka. Dah guna gaya. Boleh hafal hadis? Hafal lah. Hadis 40 tahan dah. Cari kedai kita hadis 40 Nawawi. Ada orang Arab, ada orang bawah terjemah. 40 hadis. Sehari satu hadis. Sebulan lebih dah ada 40. Cukup lah ustaz 40. 40 ni tuan-tuan dah banyak lah. Boleh jadi penceramah dah tu. Penceramah pun tak sampai 40 hadis. Tak percaya pergi cek. Panggil penceramah, buatkan macam kita buat benda tu kursus Imam Wibawa tu, kita tak cek Quran, cek hadis. Berapa hadis hafal? Belum tentu. 40 ni banyak lah, lebih banyak daripada penceramah Kuala Lumpur kalau boleh hafal 40 hadis. Dia hadis 40 pun padan lah. Untuk label-label kita orang awam, ada satu riwayat kata Imam An-Nawawi, man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa hafal 40 hadis daripada perkara agama ini, maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kelompok ahli fiqh dan juga ulama. Kita nanti mungkin di Temeloh ni kita orang berniaga. Sepatutnya di padang mahsyar kita bangkit kalangan peniaga. Tapi disebab kita hafal 40 hadis, kita bangkit duduk di kluster ahli fiqh. Kita pula rasa salah dia rasanya.
Aku ni salah kemoh ni. Tak salah. Baik ente hafal 40 hadis. Dalam riwayat lain, orang hafal 40 hadis, ba'athahullah yaumal qiyamah faqihan aliman. Allah akan bangkitkan dia sebagai seorang orang alim dan orang yang faqih. Dalam riwayat daripada Abu Darda disebutkan, siapa hafal 40 hadis, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Aku, kata Nabi, akan jadi syafaat kepada dia hari kiamat esok. Dalam riwayat daripada Ibnu Mas'ud, siapa hafal 40 hadis, adkhala min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah pintu daripada syurga itu, daripada mana-mana pintu yang kau hendak. Dalam riwayat Ibnu Umar, siapa hafal 40 hadis, kutiba fi zumratil ulama wa hasyr fi zumratil syuhada. Dia akan dibangkitkan dalam kalangan kluster ulama dan syuhada. Jadi jangan lengok-lengok. Mulai esok kalau ada kitab tu di rumah malam ni, start malam ni lah. Jangan ambil hak masjid tu, mencuri namanya. Yang sudah kan hilang je hadis 40. Tentang kempen beria licin, tak ada. Tapi download PDF free pun ada dalam. Bukanlah kita tak membantu perniagaan, tapi kalau nak segera. Malam ni tuan-tuan hafal satu dulu. Dia hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Hafalkan sebelum tidur. Cuma esok kalau datang sembahyang, kalau jadi imam, jangan baca hadis pula. Sudah. Tentang hafal hadis, rakaat pertama waladhdallin amin. Innamal a'malu binniyat. Duduk belakang. Ini hadis. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gaya pula ayat Quran. Rupa baca hadis 40. Tak boleh gitu. Tapi kalau dah hafal hadis 40, jangan sombong pula. Jumpa lagi sebulan lebih, jumpa dengan Tuan Kadi. Tuan Kadi hafal hadis dah. Cik dia tu action selalu. Saya hafal dah 40. Lepas tu, kenapa? Saya ingat saya malas ada mazhab lah. Malas nak ikut mazhab Syafi'i sebab saya dah hafal 40. Jangan action. Baru hafal 40 nak buat mazhab. Orang hafal 200,000 pun boleh buat mazhab sendiri. Ingat tuan-tuan, kalau kita hafal 300,000 hadis pun belum boleh buat mazhab sendiri. Ini pendapat daripada Yahya bin Ma'in. Ada satu riwayat disebutkan bahawa Yahya bin Ma'in pernah ditanya, ayufti rajulu min mi'ati alfi hadis. Boleh tak orang yang hafal 100,000 hadis keluar fatwa? Mana buat ijtihad sendiri, buat mazhab sendiri? Qal la. 100,000 belum layak. Wa min mi'atai alfi, kalau dia 200,000, la, kata Yahya bin Ma'in. Salah sumi'atin, kalau 300,000, la, tak boleh juga. 300,000 belum boleh buat mazhab. Qultu khamsatumi'a alfin, kalau hafal 1/2 juta hadis boleh tak? Arju, jawab dia. Moga-moga boleh. Moga-moga. Belum boleh lagi. Baik tu jangankan tuan-tuan hafal hadis 40. Kalau tuan-tuan hafal seluruh hadis-hadis di dalam Kutubus Sittah, kita panggil 6 kitab hadis yang paling sahih, tuan-tuan hafal lah. Hadis Bukhari ada 7,500 misalnya. Hadis Muslim ada 12,000. Tuan-tuan hafal Jami' Tirmizi ada 4,000 hadis. Tuan-tuan hafal Sunan Abu Daud ada 5,000 hadis. Tuan-tuan puan-puan hafal Sunan An-Nasai ada 5,750 hadis. Kalau kita hafal Ibnu Majah ada 4,300 hadis. Maka kalau kita hafal seluruh kitab hadis yang 6 pun, kita baru hafal 38,550 hadis sahaja. Belum layak buat mazhab baru. Ikut je lah mazhab Syafi'i tu. Janganlah pening-pening kepala nak buat mazhab baru. Ini untuk level kita orang awam. Jadi yang pertama, kalau tanya saya macam mana nak melepaskan rindu kepada Nabi SAW, hafallah hadis Nabi, mengubat rindu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir lah, jangan banyak-banyak sangat. Pening. Yang kedua, kalau nak mengubat rindu kepada Nabi adalah doalah kepada Allah agar diberi izin dapat melihat Nabi dalam mimpi. Itu cara paling mudah. Doa kepada Allah supaya dapatlah tengok Nabi dalam mimpi. Tuan-tuan puan-puan, mimpi bertemu Nabi adalah real, benda benar, dan dia bukan benda sesat.
Nabi pernah sebut, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah wala yatamassalu syaitanu bi, kata Nabi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, maka nanti dia akan melihat aku dalam berjaga. Mana rezeki orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, nanti dia akan jumpa Nabi secara berdepan di padang mahsyar. Dan syaitan itu la yatamassalu syaitanu bi. Syaitan tu terror macam mana pun dia takkan boleh menyerupai aku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Kaifiyatul Wusul li Ru'yati Sayyidina Rasul disebutkan bahawa hadis Bukhari ini menyebutkan bahawa bermimpi berjumpa Nabi adalah satu benda yang benar, dan benda tu tak ada orang boleh petikai mengatakan kita ni mengarut ke apa, tak. Sebab diakui oleh Nabi SAW. Dalam hadis memang dah clear, siapa mimpi jumpa Nabi memang Nabi. Cuma kata ulama, syarat orang yang mimpi jumpa Nabi ni adalah apabila ciri-ciri fizikal yang kita nampak dalam mimpi sesuai dengan gambaran yang terdapat dalam hadis sahih. Itu kena ingat. Ada orang dia cerita dia mimpi jumpa Nabi, tapi dia keliru. Kenapa tuan keliru? Sebab Nabi pakai name tag. Dia tulis situ Muhammad Rasulullah. Saya pula jadi keliru. Kadang saya gurau juga, dia pakai bus jacket ke tak? Kalau pakai bus jacket nak jadi calon. Orang calon pilihan raya kan pakai bus jacket. Cerita YB zaman dulu lah. Bis sekarang ni simple ya. Ada yang mimpi Nabi, tapi dia kata Nabi bagi business card ke dia. Assalamualaikum. Bagi kad. Tengok kad Muhammad Rasulullah. Ada yang belanja gitu. Ada yang kata Nabi yang saya nampak rupa ini, rupa ini. Yang di sinilah memerlukan kita merujuk kepada hadis-hadis sahih tentang apa rupa Nabi. Apakah kitab yang terbaik? Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Mustafawiyah. Kitab yang merupakan susunan bab 1 sampai 15 ada bab tentang rupa fizikal Nabi. Kitab ini dia berisi syama'il. Syama'il maknanya tabiat, perangai. Dan juga khasail, sifat dan kebiasaan terpuji yang dimiliki oleh baginda Nabi berdasarkan riwayat yang dikumpul dari pelbagai sumber. Asalnya ulama kumpulkan 415 riwayat dari ragam tingkatan hadis yang berbeza kedudukannya. Kemudian ulama Al-Rajin ini diringkas pula menjadi 352 riwayat saja. Ada yang pendekkan sanad, ada yang buangkan hadis yang dah berulang-ulang, dan siap tulis darjat riwayat hadis. Maknanya dah ramai ulama yang murnikan buku ni lagi. Jadi penjelasan ataupun syarah hadis ini ada banyak dibuat oleh ulama. Antaranya masyhur Imam Al-Bajuri Asy-Syafi'i, dia buat kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Dan saya ingat kitab Syama'il ni tuan-tuan biasa dengar. Kalau penceramah-penceramah yang nak ceramah ringkas tentang Nabi, dia buat kitab Syama'il. Ini pun ada jual, boleh beli. Dia khusus cerita ambil rupa Nabi, hidung macam mana, semua hadis sahih, bukan hadis mengarut. Jadi buku Syama'il ni kita kena ada. Sebab takdirlah tuan-tuan mimpi dan kita rasa memang itu Nabi, tuan-tuan buka Syama'il, rujuk macam mana. Dia dalam buku tu dia ceritakan rupa para Nabi lah. Secara umumnya Nabi ni syarat pertama kalau tuan-tuan mimpi jumpa Nabi malam garang lah ya. Nombor satu, Nabi ni handsome. Kalau tuan-tuan nampak dalam mimpi tu muka pecah rumah, bukan. Tengok muka gaya suspek jenayah ni tak payah lah. Mana kalau ada pecah rumah boleh cari dia dulu, muka suspek betul. Tak, Nabi ni dia handsome. Dan antara ramai-ramai Nabi, Nabi kita paling handsome. Dia Nabi semua handsome. Kata Qatadah, Nabi sebut ma ba'atsallahu nabiyyan ila hasanal wajhi hasanal sauti wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanal sauti wa kana la yurajjih. Allah tidak mengutus nabi-nabi melainkan mesti nabi itu wajahnya tampan dan suaranya merdu.
Dan nabimu dianugerahkan wajah yang paling tampan dan suara yang paling merdu. Hasanus saut, suara Nabi merdu. Wa kana la yurajji', dia kalau membaca doa menyebut kata-kata suaranya tidak bergetar. Relax je sebutan dia. Nabi punya percakapan teratur sehingga sahabat boleh dengar dan hafal percakapan Nabi. Nabi teratur percakapannya. Jadi Nabi ni nombor satu handsome. Tara mana handsome Nabi? Kita baca dalam sejarah, Nabi yang paling handsome Nabi Yusuf. Pernahlah ketika Nabi balik daripada Nabi Yusuf memang handsome. Tak ada orang petikaikan fakta ini. Saya ingat orang tua-tua kalau nak nidurkan anak, dia ada nyanyi lagu gurindam nak bagi anak tu tidur. 11 bintang bulan 11 bintang matahari pun sepakat, sang rembulan bersujudlah padanya, rupa nan elok bagaikan malaikat, amatlah indah berseri wajahnya. Tapi ni dalam bentuk gurindam, saya tak apa reti sangat gurindam. 11 bintang matahari sepakat, memang tidur lah budak. Sang rembulan bersujud, macam Pak Ma'on yang baca buku sejarah pula. Wah, makin thrilling. Tengok-tengok dah tukar gambar macam-macam, lepor buku. Jadi Nabi Yusuf handsome, tak ada orang petikai. Tapi ketika Nabi balik Isra' Mi'raj, Nabi ceritalah, saya naik langit pertama jumpa Nabi ni. Nabi sebut saya jumpa Nabi Yusuf. Sahabat bertanya, ya Rasul, Nabi Yusuf ni handsome sungguh ke? Semua nak tahu dia handsome tak? Apa jawab Nabi kita? Idza huwa qad u'tiya syatral husni. Kata Nabi kita, Yusuf itu dikurniakan separuh kecantikan. Hadis dalam Sahih Muslim. Ulama bahaskan apa makna separuh kecantikan. Ada ulama mengatakan separuh kecantikan ni adalah separuh kecantikan seluruh manusia di dunia ini duduk pada Nabi Yusuf. Punyalah lawa manusia. Tuan-tuan cuba kumpulkan segala orang laki-laki lawa yang tuan-tuan kenal. Siapa dalam Malaysia ni yang tuan-tuan kenal? Sini payah sikit lah nak cari orang handsome. Ada kayaknya lama baru dapat seorang dua. Kita ambil pelakon-pelakon orang putih, Tom Cruise, Johnny Depp, Brad Pitt, George Clooney, ramai campur lah Korea-Korea, saya sayang apa semua tu. Campur semua orang laki-laki paling lawa lah dalam dunia ini. Campur semua, separuh handsome mereka itu duduk pada Nabi Yusuf. Tapi ada setengah ulama pula mengatakan bukan begitu. Nabi cakap Nabi Yusuf tu dikurnia separuh kecantikan. Dia nak ngabarkan Nabi Yusuf tu dia punya handsome separuh daripada aku. Maknanya Nabi kita lawa lagi. How handsome dia tu dia ambil separuh pada aku. Nabi kita memang handsome. Nabi kita Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu pernah ditanya, akana wajhu Rasulillah mithla sayfi, adakah rupa Nabi di mukanya tirus macam pedang? Orang panggil ada jawline, macam K-pop punya muka kurus panjang. Kau orang pergi cocok nak buat lurus gini. Adakah Nabi mukanya runcing macam pedang? Kasayf? Jawab Al-Bara', la bal mithlal qamar. Tak, muka Nabi macam bulan purnama. Orang bayangkan Nabi ni bulat macam bulan. Ni hadis Bukhari. Tapi tidak, nak menggambarkan handsome, bulan ni tak boleh celek lah. Pernah satu ketika kata Jabir bin Samurah, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiya wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu indi ahsana min al-qamar. Satu malam saya pernah nampak Nabi berjalan, bulan purnama tengah mengambang. Waktu tu Nabi pakai pakaian merah, hullatun hamra, baju merah. Bulan mengambang, Nabi pakai baju merah. Saya pandang bulan, saya pandang Nabi. Saya pandang bulan, saya pandang Nabi. Saya kata, ish,
Nabi lagi lawa pada bulan. Handsome Nabi kita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adalah satu tulisan yang pernah dibuat oleh almarhum Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah. Ini ulama besar daripada Mekah. Dia pernah datang ke Pahang. Datuk Seri Syed Ibrahim masa itu masih di pejabat menteri besar, bawa kita berjumpa dengan Tan Sri Adnan Yaakob masa itu. Ini memang orang alim besar. Tuan-tuan tengok muka dia pun kita insah dah rasa. Tengok muka dia insah dah, belum dengar dia berceramah lagi. Memang dia orang alim betul lah. Dia kata Nabi kita ni, ketampanan yang Allah turunkan kepada dunia ni, 50% handsome diberikan pada Nabi kita, 25% diberikan kepada Nabi Yusuf, 25% lagi barulah diberikan pada kita semua. 50 beri ke Nabi kita, paling lawa. Jadi syarat nombor 1 tuan-tuan kalau mimpi jumpa Nabi, mesti muka lawa. Yang kedua, tuan-tuan boleh tengok rambut, janggut. Nabi ni ada uban. Tapi berapa uban dia? Ini ada dinyatakan dalam kitab Asy-Syama'il supaya kita tak keliru. Sebagai contoh kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa laisa fi ra'sihi wal lihyati 20 sya'ratan bayda. Nabi pada janggut dan kepalanya uban tak sampai 20 helai. Hadis Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Jadi ingat, kalau kita mimpi nampak orang putih semua, something wrong. Ataupun putih semua janggutnya, pun something wrong. Dia mesti sesuai dengan spek yang ulama berdasarkan hadis-hadis ini. Begitu juga kata Anas bin Malik dari segi warna kulit. Adakah Nabi ni putih melepok macam Korea? Tak. Kata Anas bin Malik, wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmaral launi idza masya yatakaffa. Kata Anas bin Malik, rambut Nabi tidaklah kerinting macam Maggi dan tidaklah lurus macam Korea. Tak. Dia ikal mayang. Dan kulitnya asmarul laun. Kulit Nabi itu coklat. Kulit kita lah jawabnya, mudah cerita. Kulit sedang tuan-tuan ni lah. Tak gelap sangat, tak putih sangat, tak pucat sangat. Ngam-ngam soya. Kulit kita lah. Orang panggil warna benda ni sawo matang. Saya duk ingat musangking pada tadi. Sawo matang. Sawo ni ciku lah bahasa Jawa. Warna sawo matang. Itu warna kulit Nabi. Tidaklah putih melepok. Dia, tuan-tuan kan pernah pergi Mekah. Orang Mekah mana ada putih? Dia orang Arab yang putih ni belah Syam, belah Tuan Kadi tempat belajar di Jordan, Palestin. Itu kulit lawa-lawa, putih merah, mata hijau, lawa-lawa. Sebab dia negara 4 musim, ada salji, ada apa. Mekah panas, dering. Jadi tengok poleh-poleh gosok gigi, itu tu kulit dia. Lebih kurang kita je. Jadi tapi adalah hadis lain yang sebut putih tu ada, tapi majoritinya kulit Nabi itu coklat, bukan coklat-coklat. Tak, dia tidak putih melepok macam perak itu tak. Begitu juga ada hadis kata Al-Bara' bin Azib, kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibai azimal jummati ila syahmihi udhunaihi al-yusra. Nabi orang yang tidak terlampau tinggi macam pemain basketball, tak. Dan tidaklah pandak sangat atau rendah sangat. Nabi di badannya sedang-sedang. Jarak antara kedua-dua bahunya lebar. Maknanya Nabi dada dia bidang. Dan rambutnya lebat, terhurai sampai ke bahu, cecah ke telinga. Ini hadis Tirmizi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Mana kalau tuan-tuan mimpi rambut selain daripada itu, kita boleh bandingkan dengan hadis. Ada hadis lain kata Ali bin Abi Talib, Nabi ni dukhmul ra'si, dukhmul karadisi, tawilmul musrabati. Nabi ni kepala dia besar, tulang sendi dia besar, ada bulu halus yang tumbuh di dada sampai ke pusat. Ada bulu. Tidaklah dada penuh bulu macam pelakon putih. Dia takkan nak tunjuk. Adalah contoh, tuan-tuan carilah sendiri. Idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin. Dan kata Ali, Nabi ni kalau berjalan dia badannya condong ke depan.
nampak macam dia tengah turun bukit, style dia berjalan. Ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu dulu para sahabat salafus salih, kalau mereka mimpi jumpa Nabi, dia tak akan terus buat pengakuan, tetapi dia pergi cek dulu dengan orang yang faham dengan syama'il. Sebagai contoh, Ibn Hajar Al-Asqalani ada sebutkan riwayat dengan sanad yang sahih daripada Ibn Sirin. Ibn Sirin ni dia pakar takwil mimpi. Kalau ada seorang yang ceritakan bahawa dia mimpi jumpa Nabi, orang tu akan terus jumpa dengan Ibn Sirin. Ibn Sirin akan tanya, okey, awak nampak macam mana sifat ni? Badan dia, rupa hidung dia gini. Maka kalau orang tersebut menyebutkan sifat-sifat yang tak kena dengan syama'il, Ibn Sirin kata, tu bukan Nabi. Habis, bukankah dalam hadis Nabi sebut setan takkan menyerupai aku? Ya, setan takkan dapat boleh menyerupai Nabi, tapi dia boleh mengaku dia Nabi. Dia buat muka terharap mana kita pun tak tahu, tapi dia khabar saya Muhammad. Dia takkan boleh serupa dengan muka Nabi, dia tak boleh buat, dia tak boleh photostat, tapi dia boleh mengaku, mari saya Muhammad Rasulullah, cium tangan. Dia ngaku boleh. Jadi mesti dingamkan dengan syama'il. Betul kata Ibn Hajar, disebut satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Kalau ada orang jumpa, Ibnu Abbas kata, tuan, saya mimpi jumpa Nabi. Cerita apa sifat dia yang nampak? Saya nampak begini ni. Maka kata Ibnu Abbas, betul lah kamu tengok Nabi. Jadi ini cara. Kalau tuan-tuan, macam kita sekarang tak ada ulama yang kita boleh rujuk, tuan-tuan carilah kitab syama'il. Tapi saya menasihatkan, kalau malam ni takdir tuan-tuan dapat mimpi jumpa Nabi, janganlah cerita ke orang. Boleh cerita orang tertentu saja. Apa sebab? Dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar dan juga kitab Al-Majmu' tulisan Imam An-Nawawi disebutkan bahawa eloklah dirahsiakan. Sebab kita tiru cara Nabi Ya'qub alaihissalam. Dalam Quran Allah Ta'ala rakamkan nasihat Nabi Ya'qub kepada anaknya Nabi Yusuf. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani adum mubin. Nabi Ya'qub dia pesan pada anaknya Nabi Yusuf yang ketika itu cerita mimpi dia. Maka kata Nabi Ya'qub, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu itu pada adik-beradikmu. Nescaya mereka akan buat kerosakan kepadamu, kerana syaitan itu musuh yang nyata. Jadi yang pertama, elok jangan cerita. Kalau tuan-tuan cerita, fitnah. Kenapa fitnah? Orang bukannya percaya. Orang pertama yang akan tak percaya adalah isteri tuan-tuan. Contoh malam ni tuan-tuan tidur mimpi jumpa Nabi. Pagi esok masa sarapan cerita pada isteri, yang abang rasa abang mimpi jumpa Nabi lah semalam. Bersembur Nescafe dia, pum, keluar. Nabi mana? Nabi Muhammad lah, Nabi mana lagi? Bang, awak sembahyang subuh 8.30. Nabi mana awak jumpa? Taubat dia tak percaya. Perempuan nak percaya suami kita sembahyang subuh tengah malam, pergi masjid, pergi jemaat, pergi masjid, hari lain sembahyang sebelah katil. Cerita jumpa Nabi. Aku tok dek dia. Kawan kita pun sama juga. Tuan-tuan subuh esok ngeteh makan roti canai, aku nak cerita serba salah. Apa yang aku rasa, aku mimpi jumpa Nabi semalam. Bersembur kopi teh semua kawan. Kenapa dia orang nak gelak kita? Engkau mimpi jumpa Nabi, engkau rokok sambung puntung, cerita Nabi jumpa Nabi. Sambil cerita dia rokok. Aku rasa aku mimpi jumpa Nabi sekarang. Orang gelak. Aku rasa aku jumpa Abu Lahab tu. Sebab itu senang cerita, jangan cerita ke orang. Habis ustaz, kalau tak cerita guna gaya. Nak share boleh, tapi ceritakan kepada orang yang berilmu, orang yang faham dasar-dasar ilmu takwil mimpi, adab-adab mentakwilkan mimpi. Dia takwil mimpi ni disiplin ilmu. Dia bukan semua orang boleh. Ilmu paraib bukan semua orang boleh.
Maka putar lagi ilmu tafsir mimpi. Jadi Nabi pun pesan wala taqussaha illa ala wadin aw dhira'in. Mimpi ni jangan kamu cerita kecuali pada orang yang paling rapat dengan awak, ataupun ceritalah pada orang dhira'in, orang yang boleh beri nasihat. Ini hadis Abu Dawud. Jadi kalau takdir tuan-tuan mimpi jumpa Nabi, ceritalah pada orang yang munasabah. Itu boleh. Kecuali tuan-tuan ni level almarhum Tuan Guru Harundin, dia boleh cerita dalam ceramah sebab dia level ulama. Kita hak cak ayam kalau cerita orang gelak dia ni sesat dah dia ni, Nabi mana, orang main kita, padahal kita jumpa betul. Jadi baik relax dululah, tunggu berhenti-berhenti seokok dulu, rajin ke masjid dulu, semain subuh ikut waktu, baru cerita. Aku sebenarnya pernah dah mimpi jumpa Nabi. Bila? Kat 2 bulan lah. Aku malas cerita korang, baru ni insah je. Hari tu kalau aku cerita korang gelak je. Aku cek dah dalam kitab Syama'il, sama. Kau tanya dah kepada Tuan Kadi pun kau tanya dah, dia pun memang ada ciri-ciri, tapi kau tak cerita korang. Dia bukan semua level orang dapat mimpi gitu. Ada setengah orang tuan-tuan, dia dapat mimpi jumpa Nabi, Nabi ludah mulut dia ada. Buka mulut ludah, pui. Ada. Maknanya berkat tu orang tu esok. Dan ada kadang orang tu bukan orang baik pun, bukan orang masjid. Bukanlah saya kata orang yang tak semayang masjid tak dapat mimpi jumpa Nabi. Tak, sebab kata ulama, mimpi jumpa Nabi ni anugerah. Dan kadang-kadang dikurniakan kepada orang-orang yang tak sangka-sangka pun. Sebab itulah dalam bab mimpi jumpa Nabi ni, kata Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Fawaidul Mukhtarah, ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mauhibatu minallahi ta'ala la tanalu bi kasratil ibadati wal ilmi. Mimpi jumpa Nabi ni anugerah daripada Allah, tidak tertakluk dengan banyaknya ibadah atau tingginya ilmu. Allah boleh bagi. Mungkin orang tu perompak, mimpi jumpa Nabi, Nabi ludah mulut dia, dia terus jadi alim. Ada kisah-kisah salafus soleh banyak. Tapi kalau tuan-tuan mimpi jumpa Nabi, saya ingat payah nak mimpi nampak. Biasa saya jumpa orang mimpi jumpa Nabi, hanya mereka dengar, tahu dan mereka yakin Nabi ada di tempat tertentu saja. Ini dah ramai saya jumpa. Dia kata, Ustaz, saya mimpi jumpa Nabi. Benda rupa. Rupa tak ada Ustaz. Tapi saya tahu dalam kemah tu, di padang pasir tu, dalam tu Nabi. Macam mana tuan tahu? Yakin. Sebab saya tengok orang beratur ramai, cahaya terang menderang. Saya tahu semua orang tu datang nak masuk ke kemah itu. Saya berebut-rebut nak masuk, tapi saya tak dapat. Waktu dia menangis. Kenapa nangis? Saya dah nak sampai dah, tersedar, tak dapat dah. Tapi at least dia yakin sangat. Oh, itu pun dah jadi orang masjid sekarang dah. Dah jadi orang masjid. Dulu kaki karok tu, sekarang dah jadi orang masjid. Mimpi gitu ya. Ada ulama penceramah kita yang mimpi nampak selipar Nabi, menangis. Maknanya biasa mereka nampak Nabi ni dalam gambaran dalam kemah. Nak pergi tak lepas, buat orang ramai, tapi nampak kasut dia. Itu pun dah yakin sangat. Jadi mungkin label-label kita ni nampak gitulah kot dalam mimpi. Tapi itu pun dah nikmat dah. Dia kalau girlfriend tak jumpa, tengok atap rumah jadilah. Masa zaman cinta nak jumpa takut pakai pop mentua garang. Lalu depan rumah dia tengok bomba, lepas rindu dah. Jadi kalau kita tak dapat tengok orangnya pun, dapat tengok kemah pun jadilah, cukup lah. Tapi kalau nampak jenis pakai lentek bagi business card, itu payah sikit nak percaya lah. Lain macam sangat Nabi gitu. Pakai topi, pakai cap, sudah lah. Pakai topi macam budak-budak pakai. Itu tak berapa kena dengan gambaran. Sebenarnya banyak saya nak ceritakan, tapi saya kira sekadar itulah cerita-cerita kita pada malam ni. Sebab makanan pun dah hilang. Tuan-tuan tak nampak, saya nampak. Jadi memang makruh lah kita berceramah makanan dah siap. Ala kesemayang pun makruh kalau makanan dah tidak. Ni pula ceramah. Jadi saya kira sekadar itulah ya. Cerita tentang bagaimana kita nak mengubat rindu pada Nabi. Pertama tadi, hafallah hadis. Mana yang mampu, saya cadangkan 40 hadis dulu. Sehari 1 hadis.
Mungkin peringkat daerah boleh buat program lah. Program sehari satu hadis. Kita buat talaqi hadis. Yang kedua, payah tapi boleh juga, iaitu kita cubalah berdoa pada Allah dapat mimpi bertemu Nabi. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.